laporkan pada media catatan carian persendirian yang kita telah lakukan. Untuk pengetahuan semua, carian kita cuba buat lagi minggu lepas di pejabat daerah Kuala Langat. Sebab untuk cari data tanah ni, kamu pergi pejabat daerah, bayar untuk catatan carian rasmi RM30, dan kamu boleh dapat, dia akan keluarlah semua data semua kan. Tetapi tanah ini tidak boleh dibuat carian di pejabat daerah. Maknanya setelah dah terbongkar, saya tak pasti adakah dia ditutup atau tidak. Cuma bolehlah dalam kamu cakap kebebasan maklumat dan sebagainya, kamu sekat. Tapi kita kena bagi tahu kepada mereka, kena ingat, kamu mungkin boleh tipu pembangkang di Selangor yang tak cerdik, tapi kami ni sama-sama naikkan kamu. Carian kita dah buat sekitar bulan Mei yang lepas, dan sebelum kita keluar benda ni, kita dah buat carian pun. Dalam carian ini ternyata kalau tengok apa namanya ni, kategori kegunaan tanah dan syarat nyata telah bertukar. Di mana sebelum itu dinyatakan dengan jelas daripada kawasan tersebut ialah kawasan zon hijau, zon pertanian. Okey. Dan dia kata benda ni bukan dekat kawasan Paya Indah ke apa ke, itu hujah dia kan. Okey. Ini cabutan minit mesyuarat. Minit mesyuarat ini ketika ini dokumen rasmi kerajaan negeri ketika zaman pemerintahan Tan Sri Khalid, dinyatakan dengan jelas merujuk kepada Lot 68504 Mukim Tanjung 12 daerah Kuala Langat, daripada pertanian kepada bangunan kediaman dan permohonan bertukar oleh Salakland Development Sdn Bhd seperti show PTG Selangor Perenggan 11 kertas ringkasan kerana berdasarkan rancangan tempatan 2020 kawasan tersebut di dalam kawasan Paya Indah Wetland. Maknanya dinyatakan dalam dokumen sebelum ini pun kawasan ini kawasan Paya Indah Wetland, dan kamu tukar. Kan itu mungkin 4 menteri besar yang sebelum ini mengekalkan. Jadi ini minit dia. Okey. Cuma saya nak bagi tahu saudara, bukan sekadar itu saja. Kita nak bagi tahu dengan esko kerajaan negeri, kan? Bocor di pejabat kamu. Yang kita ada apa dia? Kronologi, ringkasan kronologi kes merujuk kepada 68504. Dia terangkan daripada tahun 1994 apa yang berlaku, dan saya nak rujuk kepada helaian. Saudara boleh tengok, dia adalah gambar yang diambil daripada fail dalam pejabat. Kita nak rujuk pada helaian 1, 2, 3, 4. Helaian keempat, usaha rezon. Kamu nak rezon atau tukar status, kamu kena ada ulasan teknikal jabatan. Ulasan teknikal jabatan. Dan antara jabatan-jabatan yang dibuat ialah Majlis Daerah Kuala Langat, JPPD, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Selangor, Perhilitan, Lembaga Urus Air, dan termasuk Jabatan Alam Sekitar. Mengikut rekod 6 hari bulan Februari 2015, Jabatan Alam Sekitar telah tidak menyokong usaha perubahan status dan atau lengkungan semula dilakukan. Tapi nampaknya mereka telah robust benda ini. Saudara, saya telah carian kita lengkap. Tu kita kata hari tu jangan nak jawab saja, kan? Ini adalah peta yang kita ambil daripada cadangan rancangan tempatan Kuala Langat 2020. Sepatutnya dia terpakai sehingga 2020. Dia di kawasan sini ialah terletak Tanjung 12. Salinan ini akan diedarkan kepada semua teman wartawan. Saudara, di sini terletak Paya Indah Wetland. Bersempadan dengan Paya Indah Wetland ialah Hutan Simpan Kuala Langat Utara. Rujuk balik kepada kertas yang bocor di pejabat Esko, muka surat tadi, saudara, menyatakan apa? Cadangan pindaan tersebut bukan saja melibatkan Paya Indah Wetland, tetapi termasuk hutan simpan Kuala Langat yang dicadangkan sebagai kawasan pembangunan. Maknanya bukan Paya Indah Wetland sahaja,
Hutan Simpan Kuala Langat juga terlibat sebagai kawasan pembangunan. Saya nak bagi tahu seperti yang saudara Nasir sebut, di seluruh kawasan negeri Selangor sekarang ini dilemanya apa? Red tape dalam pembangunan. Malah ada kawasan majlis daerah yang antara contoh yang disebut ialah Majlis Daerah Selayang, Majlis Perbandaran Selayang, tersekat pembangunan. Malah ada orang pemaju Bumi Putra kecil nak majukan tanah, masuklah permohonan cari individu macam-macam lah kan. Tetapi kawasan tersebut tidak di-rezon. 3 tahun orang tunggu. Ada syarikat sampai gulung tikar. Sebab apa? Oh, ini bukan tak ada bajet, tak ada peruntukan, ini bukan keutamaan. Tetapi tiba-tiba dalam naik aja bulan-bulan pertama dia jadi menteri besar, terus tumpu kepada tanah ini. Terus melalui kronologi ini, pertukaran dan perubahan sangat laju. Jadi kerana itu saya sangat pelik kenapa benda ini berlaku, dan saya percaya kita pasukan kami bertambah besar, melibatkan ramai aktivis-aktivis dan penggerak keadilan setempat juga, dan kita sedang meneliti beberapa dokumen dan kita percaya ia akan membawa kepada pembongkaran yang lebih besar. Kedudukan, saya nak menjawab isu kedudukan Paya Indah ini. Paya Indah ni saudara, kalau dalam map saudara Google, ini kawasan Paya Indah, kawasan yang dipanggil Paya Indah. Ia menganjur sehingga ke kawasan Persin di kawasan Putrajaya. Maknanya sebarang bentuk pembangunan di kawasan sekitar akan memberi kesan terjejasnya ekosistem kawasan tersebut, termasuk kepada kawasan Paya Indah. Saya banyak hilang ayat, pandai wartawan bantu. Saya rujuk balik tulisan saudara Noor Azam Syari yang pernah disiarkan oleh media dengan tajuk Wetland Dunia Lembap untuk Diteroka. Carian boleh dibuat selepas ini. Menyatakan dengan jelas Wetland Putrajaya merupakan kawasan simpanan atau pusat wetland yang ke-6 di negara ini selepas Tasik Bera, Taman Alam Kuala Selangor, kawasan perlindungan wetland Paya Indah di Selangor, wetland Likas Sabah, dan kawasan perlindungan burung Kuala Gula di Perak. Maknanya kawasan ini menjadi kawasan yang sangat penting. Negara kita burung hijrah daripada Siberia ke selatan, daripada utara ke selatan, setiap tahun ada spesies yang cuma singgah sekali saja. Dia terbang, dia pit stop dia situlah. Nak apa ke? Saudara, benda kalau ini terganggu, dia bukan saja mengganggu ekosistem lokal, tetapi dia mengganggu ekosistem dunia. Burung hijrah ni dengan pendebungaan seluruh laluan dia ada kesan terhadap dunia. Dan Menteri Besar Jabatan Alam Sekitar dah kata jangan, tapi kamu robust juga benda ni. Jadi justru itu hari ini sebagai rumusan sebelum sesi soal jawab dan kenyataan media yang dalam isu yang berbeza akan dibacakan oleh penyelarang SMM Saudara Faisal, saya sebut dengan jelas ialah tuntutan kita mudah, iaitu tukar balik status ni. Kan? Dan kedua ialah daripada segi kita sedang usaha untuk menemukan. Kita tengok ada satu yang sangat tidak kena di situ. Kita sedang usaha dalam menemukan perkara tersebut. Dan yang ketiga ialah kenapa kamu perlu tutup maklumat dan kamu kena menipu. Kenapa kamu kena menipu? Dan sudah tentu kamu sedang tutup benda yang sangat besar dan benda yang sangat salah telah berlaku. Dan justru itu tuntutan kita juga dalam perkara penipuan ini, kerajaan negeri kena ambil tanggungjawab dan Exco Terbabit harus letak jawatan sahih dan hari ini kita dah tunjukkan dengan bukti yang kita ada. Okey, sebarang soalan.
dia telah, maknanya itu adalah perancangan Salak Land Development Sdn Bhd lah. Makna land ni lah developer yang telah dibeli oleh sebuah company JLC besar. Itu kita akan dedah dalam siri-siri kita akan datang. Tapi for sure developer dapat tanah untuk pembangunan, dia buatlah pembangunan. Kapitalis ni bagi, dia buatlah pembangunan. Tapi persoalan tanggungjawab sosial kamu sebagai kerajaan untuk menjaga dengan tema apa, tema baru ni Smart Selangor. Kan? Ini tak smart ni. Ya. Tindakan saya ini jelas. Saya kata saya bagi dia masa. Saya dah bagi pendedahan ini dan saya dah dedahkan semua bukti. Dan kita ada beberapa perancangan dan lebih penting ialah kita sedang meneliti beberapa maklumat lagi. Dan setiap penemuan kita akan kongsi. Dan tuntutan kita jelas ialah tukar balik status tanah ini. Ataupun susah sangat, kita tukar je lah Menteri Besar. Okay. Kesan terhadap Menteri Besar, ini isu integriti. Integriti kamu sebagai Menteri Besar. Dan inilah beza kita seharusnya. Kita kata UMNO ni tak elok, dan saya bersetuju dengan itu, kerana itu kita lawan. Tapi kalau kita buat perkara yang hampir sama, malah lebih teruk, kita menipu pula lagi. Kan itu Saudara Nasir tadi saya sambut. Kita cakap Menteri UMNO ni Menteri Pasola. Buatlah PM, buatlah apa pun kan. Dia punya cover tu, ball polishing tu kan, licin. Dia buat apa saja. Tapi sekarang ini dalam keadaan sah, carian rasmi, dia cakap apa? Dia kata dalam kenyataan media dia bukan saja panggil saya pemberontak keadilan. Ada pemberontak lah ya. Selangor nafi ubah status tanah. Habis yang saya dedah ni status apa? Status kereta ke? Status apa? Status tanah lah. Okey. Saya hantar orang pergi ke saya pergi ke pejabat tanah, makna betul pergi ke pejabat tanah, dan carian tidak boleh dibuat. Carian tidak boleh dibuat. Dia pejabat tanah daerah Kuala Langat, daerah Kuala Langat minta kita pergi ke ibu pejabatnya di Shah Alam untuk buat carian pula. Dan saya percaya dan yakin dia kalau di Shah Alam pun dia akan ada masalah. Selalunya contoh, kamu ada tanah, ada nombor lot tanah tersebut di Gombak, daerah Gombak. Pergilah pejabat daerah Gombak. Saya nak cari nombor lot ni, orang tu akan tanyalah sebab apa. Saya nak beli, nak tengok siapa owner, maklumat, status, kedudukan macam mana. Sebab bila kita buat carian ni, dia akan keluar semua tanah ni di caveat ke, siapa caveat, siapa pemilik dan sebagainya. Kan? Status tanah. Jadi kerana tu orang nak beli tanah, orang akan pergi buat carian rasmi, benda biasa, dan benda tu boleh dibuat. Tetapi tiba-tiba benda ni tak boleh dibuat. Kita hantar orang pergi dan tidak boleh dibuat, suruh pula pergi ke Shah Alam. Kenapa? Maknanya mana kebebasan, kononnya kebebasan akses maklumat yang kita laung-laungkan?